hak tu riak. Tarku amal linnas riak. Kita tinggal amal ni kerana manusia, sebab li ajlin nas, kerana sebab manusia. Hak tu dipanggil riak. Tak ubah cerdik kalau kita tinggal amalan kerana takut kata-kata manusia, takut sangkaan manusia. Itu sebab kita kena mengaji lagu mana nak husnuzan billah wa bin nas, lagu mana kita nak elokkan sangkaan kita kepada Allah dan kepada manusia. Jadi cara kita bersahabah dengan aulia ilah ialah bil ihtirami wal khidmati. Kita muliakan dia. Kita kena ingat ulama ni syiar agama. Syiar agama ni, kebesaran agama ataupun tanda lambang agama ni kita kena muliakan. Ulama kena muliakan. Kalau orang tidak ada kemuliaan, tak rasa nak mulia ulama, tak rasa nak mulia orang soleh, lebih-lebih sahabat dan Nabi SAW, lagilah kehidupan kita ni bukti kata kita ni orang yang mati hati. Orang yang mati hati dia tak kenal kehidupan, dia tak kenal kebaikan, dia tak reti nak iktiraf, tak reti nak ihram, nak ikram, nak muliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Satu kemuliaan Allah Taala bagi kepada ulama. Allah Taala sebut dalam Quran yang paling takut kepada Allah Taala ialah ulama. Dia mempunyai ilmu pengetahuan, jadi dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara kita nak bersahabah, nak bertemankan orang yang soleh ni ialah kita khidmat, muliakan dia, kita khidmat. Itu sebab kita tengok tak, orang-orang dulu nak mengaji Al-Quran kena isi tempayan tu dengan air dulu. Minta maaf lah, hari ni tak ada tempayan. Nak cerita kata kena khidmat kepada tok guru dia dulu. Hari ni kita khidmat apa? Ajak cikgu lawan lagi dah. Tak, cikgu kalau tak puas hati tunggu kat padang. Ajak cikgu dia lawan. Ajak cikgu dia boxing kan dia. Dia tak puas hati. Itu sebab kita hari ni tidak ada adab. Kalau tok guru saya dia kata apa? Sukulah kan, sekolah kan. Sukulah, suku-suku semua. Yang mengaji pun 3 suku, silap bulan, yang mengajar pun boleh jadi 3 suku. Sebab nama pun sukulah. Jadi kena jaga-jaga sekolah ni. Dulu tak, kita belajar dulu kat mana? Orang dulu belajar kat mana? Belajar agama daripada awal sampai habis. Belajar agama fardu ain tu mengaji sungguh-sungguh. Mengaji berkitab dulu. Hari ni pergi sekolah pada buku sekolah. Balik buku sekolah tu adalah buku teks pinjaman, bagi balik pula tu. Bukannya simpan apa, tak ulang kaji balik dah. Mengaji agama lagu tu lah. Mengaji agama lagu tu kan nak tanya tuan-tuan. Mengaji dengan tidak ada tulis, dengan tidak ada sukatan. Kita cantik dah, kita ada surau, kita ada masjid. Semua pengajian-pengajian di masjid, semua pengajian-pengajian di surau tidak ada silibus. Betul tak? Mata dah telinga, tak balik. Sekok pun tak pegang kitab. Tak mahu cakap lah, tu bahasa kasar tu. Tak seorang pun tak pegang kitab. Tak. Mana tak ada apa yang kita mengaji. Balik main dengar, balik pi. Tak tahu apa yang kita mengaji. Sekurang-kurang kalau kita mengaji dulu, orang mengaji dulu, dia berkitab, kena ada kitab. Tak ada kitab, tok guru kata apa? Mai menebas tak bawa barang. Tahu menebas. Menebas ni kita pergi masuk hutan tak bawa barang. Apa yang boleh tebas? Tengoklah. Pergi pancing tak bawa mata kail ataupun tak bawa joran. Tak boleh ikan lah jawab dia. Jadi lagu tu. Mana kata pengajian ni penting ada silibus tuan-tuan. Barulah kedudukan kita ni. Tok guru tahu anak murid faham ke tak faham. Tak tahu lepas ke tak lepas fardu ain dia dah mengaji ke tak mengaji. Dan ni tak tahu dia. Tak mai mengaji lagu tu lah. Fardu ain kita lagu mana, akidah kita lagu mana, tak tahu lagu mana. Sebab tidak ada sukatan. Mengajilah. Puan nak mengaji. Tak, ajaklah puan nak ajak. Tak ada rekod kepala. Sepatutnya surau dia kena buat silibus juga. Mengaji macam mana orang mengaji kat universiti tu. Kelas sikit. Mai kena buat kitab. Tak buat kitab duduk tu. Duduk layer nombor 2. Dia kat luar. Tak ada kitab. Nak mengaji lelah, duduk depan. Ada kitab, semua duduk depan. Tu cara mengaji tuan-tuan. Mana kata kita jangan nak kira dengan nak piantuk dengan sahabat tak ada ni, tak ada tu, sahabat tak ada kitab. Jangan nak baca cerita lagu tu. Jangan nak pergi adu lagu tu, adu tak apa cerdik tu. Jadi mana kata kita lagu tu kena mengaji ada silibus dan ada sukatan. Supaya apa? Supaya kita dapat ilmu pengetahuan dan kita boleh murajaah balik. Dan kalau ada tok guru cakap, biasalah kadang-kadang ustaz ni pun mengantuk juga kadang-kadang cakap benda tu salah, tersasar. Jadi kita boleh betulkan balik sebab ada kita berpandukan kita. Mesti tengok tak lagu turun Quran. Untuk apa? Untuk kita lah. Kita mengaji Quran tu kita tak layak lah kalau nak cungkil ilmu daripada tu. Tu ambil ulama kupas siap dah. Supaya apa? Supaya senang kita faham. Kita fiqahnya, kita tauhidnya, kita tasawufnya, ada kitab baru senang. Ada silibus. Kena buat. Mana kata nak tunjuk kata orang dulu walaupun mengaji di masjid, kita tengok Cordoba, kita tengok semua tu berkitab. Tak mengaji biasa-biasa macam ni lah. Boleh mengajak orang. Mana kata boleh ajak orang tu, ajak anak bini pun jadilah. Ajak cucu-cucu pun jadilah. Mana kata benda tu ada silibus dan ada orang kata peraturan.
Jadi nak bersahabat dengan awliya illah, kita khidmat kepada dia, kita ihtiram dia. Kalau tak boleh khidmat, ihtiram, muliakan orang. Itu sebab di Mauritania tak tahu lah tuan-tuan, tak tahu negeri ni wujud ke tak wujud. Tak, Mauritania dekat dengan Morocco. Dia ulama-ulama dia ajar kepada rakyat dia. Ni kehidupan masyarakat di sana, dia ta'zim ulama. Kalau kita tengok orang serba besar, kita kata pun ni simbek mana pula kat lepas kat ni. Kita tak reti nak ihtiram orang. Itu pakaian sunnah. Pakaian orang-orang, pakaian orang soleh. Sekurang-kurang dia tak reti pun dia nak hidupkan sunnah Nabi, ataupun dia nak hidupkan keterampilan orang Islam. Kita tengok orang pakai serban besar sikit ni simbek mana pula lah. Kalau kita tengok orang perempuan pakai burdah, kita kata ni ninja turtle mana pula lah. Kita hina orang yang beramal dengan agama. Jadi mana kata kalau kita tengok di Mauritania ni, ulama ajak kepada masyarakat, dia kata apa? La tahqiranna ahadan. Jangan kamu hina seseorang pun. Asa ayyakuna waliyan, barangkali dia ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu orang beramal nak tunjuk kat kita ke? Dah. Takut kita beramal nak tunjuk kat orang, tapi dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hina dia, bertambah jauh lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tengok orang dengan ainur rahmah tak rugi. Allah Taala duk tengok kita dengan ainur rahmah lah ni. Tak, banyak dosa kita yang orang tak tengok. Yang orang tengok pun ada. Jadi Allah Ta'ala dah bagi benar kita hidup atas muka dunia ni dengan rahmat dia lah. Nak ikut-ikut dah qalu inna lillah dah kita. Turun batu dari langit 4 bola kita apa? Tak, dengan maksiat yang kita lakukan, dengan sangkaan buruk yang kita lakukan. Di mana kata hak ni penting, sangka baik kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu cara kita bersahabat dengan aulia ilah. Dan cara kita bersahabat dengan ahli keluarga kita. Lagu mana kita bersahabat dengan ahli keluarga? Di kalangan kita ada abang, biasalah. Kadang-kadang kita cakap dengan abang kita tak ada. Tak kira lah dia siapa pun, kita datuk ke, kita tan sri ke, dia tidak datuk, tapi cakap dengan adik-beradik tak kena ada adab. Dia adab adik-beradik, tak adab ahli keluarga. Lagu mana kita bersahabat dengan ahli keluarga? Bihusnil khuluqi, dengan eloknya perangai kita apabila berdepan dengan dia. Mana kata kita kena elok perangai kita depan abang kita, kena rasa segan. Kita tengok kebanyakan ulama, amalan daripada sama-sama ulama ni, abang pun ulama, adik pun ulama. Walaupun adik ni lebih alim pada abang, tapi dia menghormati abang dia. Nak angkat nikah tak angkat nikah tuan-tuan, melainkan abang dia ada, abang dia angkat nikah. Padahal orang jumpa dia untuk dia angkat nikah, bagi dia menikah, tabaruk dengan dia. Tapi dia kata apa? Dia tak mau abang dia ada, suruh abang dia dulu. Ini adab dengan abang kita, sapu lah. Tak kira abang tak abang, tak lambat lepas terbang, tak ikut suka lah. Tak boleh. Abang kena dahulukan dia. Walaupun kita orang alim, walaupun kita pandai sikit, walaupun kita ni rajin pergi surah dan sebagainya, jangan kita tunjuk akhlak-akhlak yang tak elok depan dia, ataupun kita pelekehkan dia. Bila kita pelekeh dia, kita tidak ada adab dengan dia. Jadi kena jaga adab keluarga, kena jaga adab adik-beradik. Dan begitu juga wasahbatul mal ikhwan, yakni kita ni bersahabat dengan saudara-saudara seagama kita. Lagu mana kita bersahabat dengan saudara seagama kita. Jadi kata Abu Usman, dia kata cara kita bersahabat dengan saudara-saudara kita seislam ni bidawamil bashari ma lam yakun isman. Jadi cara dia apabila kita tengok orang-orang Islam melakukan kebaikan, kan ni sembahyang tarawih ada 8 dan 20. Tak, orang 20 perli, orang buat 8. Orang 8 perli buat orang buat 20. Lebih kurang lah. Kita memang lagu tu. Tak, hak benda-benda remeh-temeh nak jadi besar. Hak benda-benda kecil ni nak jadi heboh sekampung. 20 dengan 8 dia cerita. Hak pergi balik sembahyang 20 dia kata tengok apa tu. Rajin sangat tu. Bulan-bulan puasa orang rajin ibadat, dia buat 8 ya. Yang pergi 20 lah tu rajin sangat sampai 20 buat. Allah. Nah, terdapat faedah kita lawan sindir, dia panggil. Sepatutnya apabila kita jumpa orang buat 8, kita kata apa? Bagus tuan. Buat jangan istiqamah, jangan tinggal. Tak, 8 tu kita boleh istiqamah insya-Allah. Bagi dia basyar, bagi dia berita gembira dengan amalan dia. Kalau kita tengok orang bersugi, dah, bagus tuan bersugi dah, ni amalan sunnah. Jangan kita dok bagus-bagus kat orang, kita tak bagus-bagus pun. Nak bagus-bagus jumpa orang semua bagus. Kita haram tak buat apa pun. Kena buat jugalah sunnah. Tapi nak cerita kata bila kita bermuamalah dengan dia, kita ikhbarkan dia, kita khabarkan dia dengan kebaikan yang dia lakukan walaupun sikit ya. Tapi kita gembirakan dia dengan apa yang dia lakukan selagi mana perkara tu bukan dosa. Kalau dosa jangan dia kata bagus pula. Bagus tu lagu tu bagus. Benda dosa tak boleh kata lagu tu. Dosa jangan. Tapi kalau selagi mana walaupun benda tu kecil, dia sembahyang 2 rakaat kau tak kisahlah. Boleh maintain hak ni pun kira bagus kita kata. Sembahyang tarawih 4 rakaat ya. Lepas tu kira hilang kan. Kita jumpa dia jangan kata apa lah sembahyang tarawih 4 rakaat. Orang buat 8 lah orang. Jangan kata macam tu.
Tu cara dia. Dia buat juga dapat kata apa? Syekh kena istiqamah syekh 44 lah. Dia seronok dengar. Tapi kata apalah buat 4. Nak, tuan muda lagi. Bukannya kata umur 70. Nak, kita perli dia, kita hina dia, menghilangkan semangat untuk dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Terus hilang mood nak pi surau. Nah, orang mai ya, kita bagi berita gembira kepada dia. Jangan kata ni mai ni kira nak ajak pergi tali rumah dia. Nah, mai jarang-jarang. Nah, ni mesti ada kenuri rumah dia. Nah, dia mai start seminggu dia bajet dah. Nah, tu hari Ahad nak panggil orang surau. Jadi hari Isnin dia mai dah. Lepas mai rupanya ada kerja, rupanya nak panggil pergi tahlil rumah dia. Lepas hari Ahad hilang lah, tak nampak lah. Jumpa dia kena kata apalah hang ni. Nak jumpa dia kata hari mai ni semua nak ajak kenuri. Jangan kata macam tuan-tuan. Kata kena mai tuan, kena mai selalu kita kata. Nah, mana kata kita bagilah kepada dia berita gembira. Hak tu cara untuk kita beramalah dengan saudara-saudara kita se-Islam. Dan wasuhbatu ma'al juhal, cara kita ni bersahabat dengan orang jahil. Boleh sahabat ke orang jahil? Bukanlah pergi duduk dengan dia, bukan makan dengan dia, bukan minum dengan dia. Tak. Kita contoh sahabat. Tak boleh jadi orang jahat ni boleh jadi sahabat kita, orang jahil pun boleh jadi sahabat kita. Lagu mana? Dengan biddu'a ilahum, kita doakan bagi dia. Doalah tuan-tuan. Kita boleh doa. Dia orang Islam cuma jahil tak reti apa, doalah pada dia. Hatta orang kafir pun boleh kita doakan kepada dia untuk dia masuk Islam. Itu tak masalah, doa. Hak ni orang jahil, doalah pada dia, ada tak jahil. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dia, berikan kemaafan dan berpaling kamu daripada orang jahil. Khudh bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Bagi pengampunan. Dia tak reti, orang tak reti ni kena maaf tuan-tuan. Kita kena maafkan dia, kena uzurkan dia, kemudian kita berpaling kepada dia. Jangan cerita panjang-panjang, kita pula tempias kejahilan dia, duk pergi berhujah berdebat dengan orang jahil, kita jadi jahil lah tuan-tuan. Takkan boleh makan punya dah. Orang jahil, melainkan dia dapat ilmu pengetahuan, barulah boleh kita berbicara dengan dia. Tidak penat tuan-tuan, takkan selesai masalah. Cara kita bersahabat dengan orang jahil, kita doakan bagi dia. Warahmatu alaihim, dan kasih kepada mereka. Kesian, bukan kasihan. Kesian ke orang jahil, dia tak reti. Kena ada sifat kesian tak ada orang jahil. Jadi semua perkara ni cara untuk kita bersahabat, bermula daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah kepada orang jahil. Serendah-rendah kedudukan di muka dunia ni jahil lah. Jadi semua tu boleh kita sahabat dengan adab-adab yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita pakai kaedah ni, maka hidup kita pun aman tuan-tuan. Kepala kita tak pening. Nak aman ni tak ke hati. Duit ada pun tak aman, melambak juga. Rumah besar tak aman juga. Boleh beli kereta pun tak aman juga. Keduniaan dia tak akan boleh bagi aman pada kita, melainkan kita beramal dengan agama. Ketika tu baru boleh bagi aman. Jadi dua perkara tadi kita sebut. Dua perkara yang tidak ada kebaikan di atasnya. Pertama, husnuzon ni billah, mana kata kita ni bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Sufyan As-Tsauri pada mentafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ahsanu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, elokkan oleh kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada orang yang melakukan keelokan. Jadi Imam Sufyan As-Tsauri dia tafsirkan, ay ahsinu dhanna billah, yakni kamu elokkan sangkaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yuhibbul muhsinina dhanna bihi. Allah Ta'ala suka orang yang bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak boleh putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Orang yang tak putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala ialah orang yang bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Kita kena sangka Allah Ta'ala ni maafkan kita, ampunkan kita walaupun kita silap, sekalipun kita ni melakukan kesilapan. Jadi ditanya, diriwayatkan daripada Malik bin Dinar, seorang tabi'in yang masyhur, kata apa, dilihat dalam mimpi. Ini satu masalah juga nak cerita kepada tuan-tuan. Bila cerita berkenaan ru'yatus salihah, mimpi orang soleh. Bukan mimpi tok kita, mimpi siapa-siapa mengarut ni. Ni mimpi orang soleh. Hatta kalau kita mimpi Nabi SAW, maka ketika tu kedudukan yang paling tinggi adalah mimpi Nabi SAW. Ataupun mimpi ulama-ulama, ada syarat-syarat dia lah. Mimpi pun satu benda yang kompleks. Tapi nak cerita apabila di mimpi Sayyidina Malik bin Dinar ni, dalam mimpi ada ulama soleh jumpa dengan Malik bin Dinar. Kemudian dia bertanya, ma qadimta bihi ala Allah, apakah yang kau bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ni berjumpa dengan Allah Taala, kita buat macam-macam. Daripada dosa-dosa, daripada pahala-pahala yang kita buat. Jadi kita berjumpa dengan Allah Taala. Dia ditanya kepada Malik bin Dinar, apakah yang kau bawa ketika engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala?
Kata Malik bin Dinar, qadimtu bi dhunubin katsirah mahaha husnul dhanni billah. Jadi aku ni berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan dosa yang banyak. Kita senang buat dosa berbanding dengan buat pahala. Pahala pun senang juga. Contoh kata senang juga kalau husnuzan tu benda yang senang sebenarnya, tapi perlu kepada mujahadah, sebab sifat nafsu kita dia tak suka kepada kebaikan. Jadi kata Malik bin Dinar, aku berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan aku bawa dosa yang banyak, tapi dosa-dosa semua tu dihapuskan oleh husnuzannu billah, yakni aku bersangka baik kepada Allah Taala. Dosa tu telah dihapuskan oleh sangkaan baik aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat dalam sebuah hadis tak diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Wallazi nafsi biyadih, demi Tuhan yang diri aku berada di dalam genggamannya, lau lam tuznibu, jikalau kamu tidak melakukan dosa. Kata Allah Ta'ala tak, lau lam tuznibu, jika kamu tidak melakukan dosa. Kita ni tak melakukan dosa tak, semayang Jumaat jaga, tengok orang semua husnuzannu billah, husnuzannu bin nas, mana kata kita ni sangka baik dengan Allah Ta'ala, sangka baik dengan manusia, semua kita buat, kau tak ada dosa lah kita ni. Yang kata tak melakukan dosa, lau lam tuznibu, jika kamu tidak pernah melakukan dosa, la zahaballahu bikum, nescaya Allah akan hilangkan kamu semua. Mungkin semua jadi mandul, tak ada anak, hilang pupus kita ni kalau kita ni orang yang tak melakukan dosa. Sebab apa? Sebab la jaa biqaumin bizunub yuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Jadi kalau kita ni orang yang tak melakukan dosa, Allah Ta'ala akan hilangkan kita, hapuskan kita, kemudian Allah Ta'ala akan bawa datang satu kelompok manusia yang melakukan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Jadi makna kata dosa ni benda yang kalau kita taubat, kita sebagai seorang Islam, apa hal kita, apa kedudukan kita, tak merugikan kita, tak pernah jadi rugi sehingga kerugian yang sebenarnya. Kalau orang melakukan dosa, sebenarnya hakikatnya benda tu dia boleh gunakan sebagai wasitah perantaraan dia dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat cepat-cepat menyesal. Kita ni kita ni beribadat kepada Allah Taala dengan terbukanya hati kita, dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan kelapangan dada kita, ataupun kita beribadat kepada Allah Taala juga dengan penyesalan daripada dosa-dosa kita. Hak tu berat tu, bukan senang tu. Orang beribadat dengan penuh penyesalan dalam hati dia, rasa teringat dengan maksiat yang dia buat semua, dia lagi susah hati nak ibadat kepada Allah Ta'ala, berdepan dengan Allah Ta'ala rasa kotor, rasa hina, berbanding dengan orang yang kurang melakukan dosa. Mana kata dia rasa tak boleh sangat, semayang bercucur air mata, bercucuran air mata. Sebab apa? Tobat kepada Allah Ta'ala ni berfikir dulu segala benda-benda, segala dosa-dosa yang dia buat. Jadi dosa juga benda yang boleh kita gunakan dia. Mana kata gunakan dia, tobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembalikan diri kita kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan angkat martabat orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata Malik bin Dinar, aku berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan dosa yang banyak, Allah Ta'ala hapuskan semua dosa itu dengan sebab aku ni bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi disyairkan, didendangkan satu syair, dibacakan satu syair menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tak berkira dengan kita. Allah Ta'ala tunggu saja kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita. Mazil tu seorang ulama dia sebut satu syair, ataupun dia dendangkan satu syair. Dia kata mazil tu aghraqu fi isaati daiban, sentiasalah aku ni tenggelam dalam melakukan dosa, dan seolah-olah dosa ni menjadi adat kehidupan aku. Kita tak rasalah kita cerita takwa kita ni, takwa apa dia? Tarku syirki, kata ulama, tinggal syirik. Bila sebut tinggal syirik, alah mudah ya tinggal syirik, takwa kita. Siapa kata mudah dah? Tarku syirik ni bunyi macam senang. Syirik pertama, syirik jali tak apalah, tak sembah segala berhala tak apa. Bila sebut tak riak, tak sum'ah, tak segala sifat-sifat hati yang kotor-kotor tu tak ada dalam hati kita, susah. Sebut syirik mula susah tuan-tuan. Belum lagi imtisalul awamirillah, kita nak junjung semua perintah Allah ni. Makna kata kita ni orang yang sentiasa mulahazah, memerhatikan sunnah-sunnah Nabi. Nak buat apa? Dah lepas ni nak buat apa? Apa sunnah lagi lepas ni? Keluar masjid apa dia nak buat? Sembahyang duha, tak lagi sembahyang duha dulu. Quran ada masa baca Quran lagi. Mana kata kita ni sentiasa penuhkan diri kita dengan menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua tegahan Allah Taala kita jauhkan. Makruh tak buat. Kita makruh tak apa, alah makruh ya. Alah sunat ya, tak buat tak apa.
hak tu dia panggil takwa khawasul khawas. Belum lagi takwa naik lagi tinggi sikit, dak takwa masih wallah tinggal selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah cerita dah, saya pernah rasa pernah cakap di sini, kita ni makanan kita pun menunjukkan kekuatan diri kita. Budak kecil kalau makan nasi biryani sedap tak? Umur 6 bulan sumbat nasi biryani kat dia. Tak qalu innalillah budak tu. Qalu inna sumbat nasi biryani ni sedap, nasi biryani puak dia makan sedap, sumbat juga kat anak dia. Jalan budak tu. Dah. Mana boleh makan nasi biryani budak tu kecil. Sama lah juga dengan iman kita. Iman kita setara ni nak. Jadi Allah Taala khitab kita. Allah Taala bagi kita ni jaga sunat ni, jaga sunat ni. Tapi orang yang iman dia tinggi, ibadat tak rasa berat apa tak rasa berat, hati dia tu tak dibenarkan berpaling daripada Allah Taala sikit pun. Dia kira dosa dah. Pada di sisi dia tu kira dosa dah. Kita tengok ibadat Nabi yang kita beza. Apa yang fardu ke atas Nabi bukan fardu ke atas kita. Nak tunjuk kata kedudukan Nabi tu tinggi bukan sama orang kita. Sehingga kan Allah Ta'ala bezakan kita dengan Nabi SAW. Banyak perkara. Begitu juga keimanan kita bila bertingkat, banyak kerja kita nak kena buat, sehingga kan hati kita ni tak boleh berpaling sedetik pun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makam yang tinggilah, tinggal selain daripada Allah Ta'ala, daripada memasuki hati kita. Jadi maziltu aghraqu fil isaati, sentiasalah aku ni dak tenggelam dalam melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu. Daiban, seolah-olah benda tu dia jadi adat dalam kehidupan aku dah. Kita ni kalau kita kira hari-hari ada, sehari kita tak buat dosa. Maaflah kita ni jumpa dengan manusia hari-hari. Dah orang lalu depan mata kita pun dah kenal dah. Lalu depan mata tak buat apa pun dah kenal dah. Kita sengkau macam-macam dekat dia. Dah, tambah-tambah lagi kalau kita bau sikit tak mandi pada ni. Dah, bau sikit dah kena kutuk lawan tu, dah hati lah. Walaupun tak kata dengan mulut, dah boleh dah. Hari-hari boleh dosa yang kita tak sedar, lembut-lembut daripada yang kita sedari. Wa yanaluni afu wal ghufran, padahal aku ni mendapat pengampunan daripada Allah Taala, mendapat keuzuran, mendapat apa? Mendapat kemaafan dan keampunan daripada Allah Taala. Aku ni kerja buat dosa, kita ada kerja buat dosa. Allah Taala ada kerja ampun dosa kita. Kita hari-hari buat dosa, makin tidur buat dosa dah. Dah. Makin soal tengok tak ada soal. Apa ni tak masak, boleh tengok kat bini contohnya kita kata. Boleh dosa dah, makin tidur boleh dosa dah. Anak tidur boleh dosa. Nak jalan keluar masjid boleh dosa. Nak kira dosa ni berlambak lah kalau kita buat. Jadi Allah Ta'ala ni sentiasa mengampun dosa kita. Wala tanqasni idza asa'tu wazidni, dan Allah tak